والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا به إلى الجنة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh satu jalan baginya untuk mendapatkan ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Yang saya hormati Jawatan Kuasa Surau Hidayatul Islamiyah Taman Sisili, pegawai-pegawai surau, seterusnya tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, kita meneruskan lagi kuliah maghrib dengan menggunakan kitab Tafsir Jalalain Juzuk Amma, juzuk yang ke-30, juzuk yang terakhir di dalam Al-Quranul Karim. Sebelum kita membaca pada ayat ataupun pada surah yang seterusnya, marilah sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab. Kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda, para tabi'in, para alim ulama, dan tak lupa juga kepada kedua ibu bapa kita yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, dan kepada semua kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baiklah tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, kita buka kitab Tafsir Jalalain. InsyaAllah malam ni kita sambung pada muka surat yang keberapa? 63. Muka surat 63. InsyaAllah kita akan membaca surah Abasa daripada ayat 24 hinggalah ke ayat 32 dalam surah Abasa. Okey, ikut saya baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم
شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, pada awalnya kita telah pun membaca surah Fatihah, kemudian diikuti dengan surah Abasa daripada ayat 24 hinggalah ke ayat 32. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati, meredai, merahmati kita semua dan ditempatkan kita semua di kalangan orang-orang yang saleh di dalam syurganya, insya-Allah. Dengan sebab kita membaca kalamullah pada malam ini. Baiklah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita dah masuk kepada makra yang keempat, perenggan yang keempat yang disusun oleh ulama tafsir Syekh Jalalain, Syekh Jalaluddin As-Sayuti, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi malam ni beliau susun daripada ayat 24 hinggalah ke ayat 32, yang mana kita melihat balik surah Abasa yang mana Allah Ta'ala merakamkan kisah sirah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan keagungan yang ada pada susuk tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan yang ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dipanggil maksum, Nabi maksum, yang mana Nabi terpelihara. Maksum memberi maksud terpelihara, terhindar daripada terdedah dengan dosa. Kita bukan terpelihara, kita ni orang beza kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beza kita ni mudah terdedah. Jadi surah Abasa ni memberi maksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bermasam muka kerana baginda kurang senang. Baginda manusia juga seperti kita semua. Baginda kurang senang apabila disampuk. Ada orang menyampuk, iaitu sahabat baginda yang buta yang bernama Abdullah ibnu Maktum. Bukan beliau saja-saja menyampuk, bukan beliau saja-saja mengganggu, beliau buta. Terus saja beliau mencelah. Beliau mencelah. Akhirnya baginda kurang senang, dan disebabkan sikap baginda itu tadi, dengan adanya surah Abasa ini, beberapa ayat dalam surah ini, baginda ditegur, dinasihati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menunjukkan baginda sentiasa Allah SWT terpelihara, tidak dibiarkan. Macam kita sendirilah yang nak memilih bagaimana kita nak betulkan perilaku kita, tingkah laku kita. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang memberi maksud, sesungguhnya Allah tak mengubah satu kaum itu
melainkan dialah sendiri mengubah nasibnya sendiri. Bagaimana dia nak membentuk dirinya menjadi orang yang lebih baik, ataupun sebaliknya, ataupun nak terus menjadi orang yang hanyut, terleka, yang menjadi orang terus menerus hidup dengan kejahatan. Na'udzubillah min zalik. Jadi ayat-ayat yang seterusnya, ayat sebelum ni, Allah SWT membidas, menemplak kepada golongan yang ingkar pada perenggan yang sebelum ni, perenggan yang ketiga. Allah Ta'ala menyebut kutilal insan, dilaknat bagi manusia, yang kita dah baca sebelum ni, perenggan yang sebelum ni. Pada siapa yang ingkar, dilaknat manusia itu. Apakah disebabkan dia menjadi ingkar? Yang menyebabkan dia derhaka pada Allah. Jadi orang yang derhaka pada Allah, yang tidak mahu ikut perintah Allah ini, Allah Ta'ala akan, apa maksud laknat? Kita jangan tahu sebut je, kita kena tahu apakah huraian pada perkataan laknat. Laknat bahasa Arab, bahasa Melayu pun kita sebut laknat, lahanat. Lahanat lahang ni, kita tambah ish pula. Laknat kita tukar jadi lahanat. Kita dengar tu sakit hati kalau orang panggil kita lahanat, maknanya teruk sangat kita. Itu di pandangan manusia. Sekiranya Allah SWT dah laknat hambanya, Allah SWT tidak lagi memandang. Allah SWT tidak lagi melimpahkan kasih sayang. Allah Ta'ala membiarkan dia hidup dengan terus bergelumang dengan maksiat, dosa, kejahatan dan sebagainya, terus menerus. Tak nampak pun rumah Allah, masjid, surau, tak nampak pun waktu solat. Sedangkan dia dilahirkan dalam keluarga Islam, menjadi orang Islam, melihat mak ayah dia semayang, tetapi dia terus dilaknat. Dia tak nampak pun pintu kasih sayang Allah. Orang yang bersyukurlah kita, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita mendapat pintu kasih sayang Allah, mendapat yang disebut babur rahmah, kesayangan Allah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam orang yang Allah SWT sayang. Kita nampak lagi surau. Bila azan kita rasa lagi nak datang ke surau. Alhamdulillah. Tak adalah bila azan kita buat nohenya, kita terus menerus. Kalau duduk kedai kopi lah. Kalau tengah tengok Cekera Rama, tengok Cekera Rama lah. Tengok TV berita ke, TV3 ke. Jadi Alhamdulillah, kita rasa nak ambil peluang lagi, nak menjadi orang yang disayangi oleh Allah. Jadi ayat yang kita baca malam ni, tuan-tuan, baru masuk ayat yang kita baca ni, yang mana sebelum ini Allah SWT menemplak, membidas orang yang ingkar ini, orang yang derhaka pada Allah ini, golongan yang derhaka ni. Lihat pada kejadian kamu. Macam mana kejadian kamu? Sikit saya sebut. Allah Ta'ala sebut min nutfatin, ayat sebelum ni, daripada titis air mani. Menunjukkan kita ni daripada awal kejadian kita keluar daripada, minta maaf sebut, tempat kotor, ialah tempat buangnya air kecil, pundi kecil, minta maaf sebut. Kemudian masuk pula di rahim farash wanita, begitu juga tempat keluarnya darah haid, minta maaf sebut. Di situ juga tempat keluar kita, asal kita, tempat keluar kita. Jadi nak sedarkan kita yang kita nak lawan Allah sangat, lihat pada kejadian kamu. Kemudian ayat ini yang kita baca malam ni, lihat kepada penciptaan makanan. Ni tu je poin ni malam ni. Tengok pada penciptaan makanan. Jadi bila mana kita melihat, Allah Ta'ala sebut pada ayat 24 surah Abasa ni yang kita baca pada perenggan yang keempat ni, Allah Ta'ala menggunakan perkataan falyanzuril insan. Kalau tengok sini, oleh itu setiap manusia hendaklah melihat dengan mata hati dan mata kepalanya untuk mengambil pengajaran. Apa sahaja ayat ni yang kita baca ni mengambil pengajaran tentang penciptaan sumber makanan kita. Makanan itu penting. Ada orang tak makan, mana ada tuan? Ada 3 hari tak makan, sehari pun mengeletor kan. Cuba test buat.
Buktinya kita puasa setengah hari, bukan sehari. Itu pun dah macam-macam. Ada yang tak tahan juga. Tak apalah, bayar fidyah lah, tak mampu dah, dorok dah, puasa gantilah, tak apa. Dia sanggup bayar denda. Dia tak boleh lah. Itu kalau dah uzur sangat. Kalau ada sakit-sakit yang boleh menyejaskan, puasa itu tadi boleh menyebabkan bahaya untuk dia, dibolehkan. Tapi bila puasa fardu ini, puasa Ramadan baru ni, diwajibkan, nak tak nak kita kena usaha juga puasa. Itu pun banyak dah kita rasa tak tenteram, diuji, tambah pula nak dekat-dekat buka. Kalau lah kata AJK kata, Allah nasi tak masak, lauk ada, macam mana tuan? Bau hentak meja kan. Walaupun kita berpuasa, tahu fadilat puasa, seronoknya, tahu Ramadan, tapi nak buka tiba kata nasi tak sempat, lupa. Tok Siap minta maaf sebut, lupa tekan cook. Saya berlaku. Tapi kat rumah lah, bukan kat surau. Menggeletar tengok rumah, atas bawah. Aduh, nak makan lauk tak ada nikmat. Dia nak nasi juga. Nasi lah. Aduh, terpaksa lah makan kurma dulu ke, kuih dulu, roti mana dulu, nak lapik. Macam tu tuan-tuan. Nak sebut pentingnya makanan. Jangan kita kata perlu ke makan, tak ada. Memang penting makanan ini buat kita. Jadi tu Allah Ta'ala sebut, lihat juga pada penciptaan makanan. Dia nak sebut tuan-tuan tentang mata. Saya nak cerita bila Allah Ta'ala sebut tentang mata ni, kita muhasabah diri kita. Dalam surah Takatsur ada perkataan ainul yakin. Dalam surah At-Takatsur, apa maksud ainul yakin? Pandangan yang penuh dengan keyakinan. Kalau kita tengok surah Takatsur, maksud Takatsur, nanti kita akan jumpa surah Takatsur. Sebab saya nak ambil perkataan ainul yakin. Ain tu mata. Sebab kita ni ada pandangan yang tidak ada keyakinan. Pandangan kita, bila mana Allah Ta'ala tunjukkan dalam surah Takatsur memberi maksud membangga-banggakan diri, membesar-besarkan diri. Boleh katakan sifat riak, sifat sombong. Alhaakumut takatsur, Allah Ta'ala sebut celakalah, ataupun bahasa sedapnya binasalah alha, kepada kamu semua yang bangga-bangga diri, takatsur, rasa hebat diri, sehingga bawa bangga diri tu hatta zurtumul maqabir, sehingga bawa ke kubur. Nak sebut surah Takatsur tadi. Jadi dalam surah Takatsur tu ada perkataan ainul yakin, yang mana apabila kamu semua dah masuk alam barzakh, kamu dah dibangkitkan, barulah kamu melihat dengan pandangan yang penuh keyakinan. Saat hijab kita ni terbuka masa bila tuan-tuan? Ada orang kata hijab saya dah terbuka, dia tipu, hanya percaya. Pasal apa hijab? Saya nampak malaikat, malaikat datang. Dia tipu. Saya nampak jin banyak, tipu. Itu baru orang kata apa, 10% Allah Ta'ala bagi kelebihan pada dia buka. Dan orang yang Allah Ta'ala bagi kelebihan dia tak cerita. Dia diam. Cuma dia nasihat orang tu, kamu ada pendampingnya, contoh, udahlah tu, tak usah buat benda tu, contoh, tinggalkanlah. Dia boleh tegur macam tu lah. Dia tak ada cakap saya nampak ni kamu ada bela, belakang kamu ni, tapi tak ada, dia takkan cakap. Yang jenis macam tu banyak tipu lah auta. Jadi nak sebut tuan-tuan, hijab kita masa bila terbuka? Saat sakaratul maut. Masa itulah kita akan melihat, orang kata apa, flashback balik, mengundur balik daripada awal kita lahir, undur apa kejahatan kita buat, diperlihatkan. Malaikat maut berdepan dengan kita akan melihat masa tu. Tu ada setengahnya minta maaf sebut, boleh jadi betul, wallahu alam. Ada orang alim, setengah orang alim kata dah 3 hari nazak, ni kita sebut, minta maaf sebut, nak meninggal lah, nak mampus, perkataan kasar kan. Tapi tak pergi-pergi. Orang pun cari Pak Imam lah, orang pun cari orang alim lah. Awak ni ustaz tak pergi-pergi kawan ni. Tu ada setengahnya
Kalau kita fikir macam khurafat pula, tapi boleh jadi ini kelebihan yang Allah Ta'ala bagi pada tok guru. Pada orang alim, dia kata apa? Buka atas atap. Biasa dengar tak? Orang biasa. Dan dia ada baca doa sikit, minta 3-4 hari dia dalam keadaan susah, rohnya nak keluar daripada jasadnya. Adalah sebab-sebab tertentu. Tuan-tuan, bila mana biasa kita melihat orang nazak, kita ada pengalaman, apa perlu kita buat? Banyak benda adab kita perlu buat. Antaranya bisikkan di telinganya, cukup sekadar Allah, Allah, cukup sekadar Allah. Janganlah banyak-banyak asyhadu alla ilah, nanti dia tegur tu panjang benar dia kata. Cukup Allah, Allah. Bagi dia biasa dengar zikir, dan kemudian pasang alunan zikir, anak-anak mengaji, bagi mudah dia berdepan. Masa tu dia tak nampak dah kita, mungkin mendengar bantuan yang dia dapat, mungkin mendengar suara. Inilah keadaan kita, tuan-tuan. Masa tu dia penuh dengan permainan, hijab dia terbuka, iblis datang mengganggu, mengajak mengikut dia. Iblis bertukar pula menjadi apa? Ibunya. Nak ajak. Ini saya nak sebut ainul yakin tadi. Berkait pasal mata. Jadi tuan-tuan, barulah sedar. Kita ni kadang-kadang tuan, kita hanya menggunakan mata yang sedia ada ni je. Dengan mata yang sedia ada ni kita guna mata hati lain, tuan-tuan. Mata hati ni ada rasa kasihan. Mata hati ni ada rasa nak membantu. Mata hati ni ada rasa nak menjadi orang yang tawaduk, nak merendah diri. Ni ada mata hati. Ada 3 mata kita ni. Kalau kita dapat menggunakan, yang kata mata kepala di sini iaitu apa dia? Menggunakan minda kita. Ada orang guna 2 je. Mata yang sedia ada dengan minda dia. Kalau dia masuk dalam mata hati dia, contoh, saya bagi contoh, kita keluar sekarang, nampak hamba Allah ni bukan Islam, minta maaf sebut, menolak motor. Nampak, kita tengok kita fikir, kita tengok tu berfikir. Apa kita fikir? Kesian tengok ni, nak tolong ke apa? Tak payahlah apa. Dia mengganggu. 2 tu je. Kalau masuk ke dalam mata hati tu, Allahu Akbar, baik aku tolong. Aku pernah susah macam ni. Kita pun pernah alami kan, tuan. Kadang-kadang habis minyak tolak motor. Tu. Masa dia. Saya pernah alami, tuan, atas highway. Ni cerita kat rumah Allah ni, surah depan Quran. Atas highway, tuan, hujan lebat, tolak motor S5. Hujan lebat dengan kilat tu. Tak ada siapa pun nak bantu. Tolak. Tolak sampailah dekat bawah apa tu? Flyover okay. Jalan atas tu lah. Kan highway ada tu. Jauh juga, tapi taklah jauh sangat, alhamdulillah lah. Sini ke lebih kurang, sini ke Tulintan, macam tu. Pengalaman, tuan-tuan pun ada pengalaman. Sampai bawah tu termenung, bawah orang tegur, kenapa? Minyak habis agaknya. Kalau dia menggunakan mata yang dia ada, padan muka, motor je cantik. Kalau dia menggunakan mata ni, dia kata kita padan muka, kita dah susah hati. Ni nampak, mata yang sedia ada ni, kadang-kadang kita cepat menghukum. Cepat menghukum. Kita tak ada tabayyun, istilah tabayyun. Jadi tuan-tuan, apa dia tabayyun? Kita soal selidik dulu, kaji dulu, bawa kepada pemikiran. Jangan cepat. Mata kita yang ada ni cepat emosi kadang-kadang, cepat sangat sentak. Cepat sangat kita buat keputusan. Kita kena bawa mata yang ada ni kepada mata akal kita fikir, kemudian masuk ke dalam hati. Tu sebab tuan-tuan, minta maaf sebut, orang buta. Saya nak kongsi pengalaman. Tuan-tuan pun ada pengalaman. Masa tahfiz dulu, belajar tahfiz dulu, ada sahabat yang buta. Masuk sekali, saya baru 5 juzuk, 6 juzuk hafal, dia dah 10 juzuk dah. Lagi cepat dia habis. Dia hafizul Quran. Kemudian dapat pula masuk pertandingan hafazan Quran, dia dapat nombor pula, nombor 1. Ada nama sahabat, lupa dah. Memang buta. Macam mana tuan-tuan? Yang celik ni pun
minta maaf sebut, tergagap-gagap lagi baca, tak boleh hafal lagi. Yang celik ni. Sebab apa? Kita tak masuk ke dalam ni. Begitu juga masa kita belajar, kita semua termasuk saya. Pasal apa lah susah pelajaran ni kan. Nak kita, kadang setengah orang dia cepat dia boleh jawab. Sebab dia masuk ke minda dia fokus. Apa yang guru dia beritahu, kemudian masuk ke dalam mata hati. Tu sebab tuan-tuan, tu orang minta maaf, orang buta, dia sebab apa dia cepat tuan-tuan? Mata yang sedia ada ini, mata emosi ini, mata yang terdorong lebih kepada hawa nafsu ini dah ditutup. Kita punca okey. Sebab apa lambat? Ini berlaku. Ada satu syair mengadu pada tok guru, syaqautu ila waqi' ala su'il hifzi. Saya lupa nama, tapi ada syair Arab. Syaqautu ila waqi', aku mengadu pada tok guru ala su'i hifzi, atas buruk hafalanku Al-Quran ni. Selalu aku baca laju. Lalu tok guru dia beritahu apa? Fa'arshiduni, tok guru beritahu padaku, tunjuk padaku ila tarkil ma'asi. Apa dia? Tok guru beritahu padaku supaya tinggalkan maksiat, tarkil ma'asi. Al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullah, dan cahaya ilmu ini cahaya, Al-Quran ini cahaya. Wa nurullah, dan cahaya Allah tidak diberi kepada la yahdi ilal ma'asi, kepada perilaku maksiat. Itu sebab susah, lambat. Apa saja benda ilmu lembab. Minta maaf sebut. Ni bahasa dah bagi segar. Lembab lah puan. Tak masuk. Sebab apa? Mata yang celik ni banyak menggunakan untuk benda-benda maksiat, TikTok yang ada ni. Apa lagi? Tengok yalah, yang terdedah aurat sana sini. Terlampau melihat maksiat. Kontrol tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat al-ilmun nurun. Al-ilmun nurullah. Iaitu Al-Quran. Yang sebut ilmu itu, Al-Quran itu ialah cahaya Allah. Mudah-mudahan masuk kepada kita. Mudah kita, benda-benda yang lain pun mudah masuk. Itu sebab benda-benda yang, ada benda yang susah nak masuk kat kita. Jadi macam mana kita nak bertafakur, dalam mana kita melihat tadi, menggunakan yanzur, pandangan kita. Kemudian kita nak bertafakur pula, melihat penciptaan Allah. Bila sebut tafakur ni, tak masuk ke jiwa kita. Orang bawa pergi laut, orang bawa pergi naik, pergi Pangkor, orang bawa pergi Cameron supaya tengok flora and fauna. Ni duk fikir lain. Duk fikir, mana sini nak buat maksiat kat mana? Fikir pula. Pergi Pangkor duk fikir mana maksiat nak buat. Nampak. Dia pergi Pangkor, pergi Langkawi, bukan nak tengok keindahan laut tu. Memang kita kena tengok penciptaan laut tu terbentang luas. Kita berfikir, dia tengok apa? Dugong-dugong yang sedang baring di tepi-tepi pantai. Tahu dugong hidup. Tengok, lawanya, mata terdedah. Jadi tuan-tuan, orang yang menjaga matanya dengan kebaikan, melihat kepada kebaikan, dia mengambil pengajaran. Itu disebut mengambil pengajaran. Kata pakar mata, kalau tuan-tuan kenal, Profesor Dr. Muhayya, pakar mata. Apa kata dia? Mata ni, kita nak datangkan kebahagiaan pada diri kita ni apabila kita melihat orang bahagia. Kita lihat orang bahagia, datanglah kebahagiaan pada diri kita. Tapi mata yang kita ada ni, bila mana kita kurang senang, mata yang kita ada ni, kita ada rasa perasaan kurang senang, ada rasa cemburu, ada rasa hasad, maka kita pun hidup dengan tak tenteram, tak bahagia. Bahagia lawan dia derita. Terima kasih. Dia hidup dalam derita. Sebab dia tak boleh tengok orang senang. Dan dia pun akan menjadi derita juga. Dia cuba buat orang bagi tak senang. Ada je benda tak kena. Jadi tuan-tuan, jadikan pandangan kita sentiasa positif. Positif lawannya negatif. Mudah-mudahan pandangan kita. Jadi malam ni tuan-tuan, lihat pada makanan. Penciptaan makanan itu
Bagaimana ditentukan dan diuruskan untuk kita sumber makanan itu. Lihat tuan-tuan. Okey, bagaimana penciptaan mula-mula? Tuan-tuan. Bukan terus sahaja kita biasanya sumber makanan kita ni banyak daripada apa tuan-tuan? Bukan sahaja dalam laut, seperti haiwan ternakan dan juga haiwan-haiwan yang ada di lautan, ikan dan sebagainya. Sumber makanan kita juga adalah berbentuk daripada tanaman. Ya. Jadi dengan penciptaan itu tadi, sumber-sumber itu tadi, ayat seterusnya Allah Taala sebut, bermulalah ya kami mencurahkan air hujan dari awan. Pembentukan awan, tuan-tuan. Ya. Apa yang Allah Taala jadi di muka bumi ni semuanya adalah manfaat kebaikan untuk kita, bukanlah sia-sia. Tujuan laut, tujuan sungai, tujuan awan. Kalau ikut sainsnya, apabila tujuan diciptakan matahari, matahari itu dia menguapkan air laut itu, air sungai itu, lalu naik ke atas awan, membentuk dan mencurahkan, menurunkan dengan kuasa Allah, menurunkan hujan. Ini penciptaan. Dengan turunnya hujan itu, belum lagi nak kata tanaman tersebut, belum lagi tuan-tuan. Macam mana nak jadikan tanaman tersebut? Nanti kita akan baca ayat. Dengan disebabkan rekahan tanah, ayat seterusnya, nampak? Kemudian kami membelah tanah dengan tumbuh-tumbuhan, syaqqa, dengan belahan yang sesuai dengan tumbuh. Dengan disebabkan air hujan itu, menyebabkan tanah-tanah itu menjadi merekah dan membelah tanah-tanah itu, untuk menumbuhkan tumbuhan. Jadi tuan-tuan tengok akhir-akhir ini, tuan-tuan jangan ambil ringan. Akhir-akhir ini kita dikejutkan apa yang disebut dalam viral, apa yang disebut oleh berita, baik berita hairan, berita harian, berita sinar, berita di kaca televisyen, ya, keadaan cuaca akhir-akhir ini sungguh panas, disebut El Nino. Jadi benda-benda ni kita kena ambil, orang kata apa, ambil pengetahuan dan kesiapsiagaan. Ambil pentingnya kenapa perkara ni berlaku, menunjukkan kita dah berada di penghujung. Beberapa kali kita biasa didengar, di telinga kita biasa kita dengar bumi dah semakin penghujung. Ya, bumi dah semakin tenat, bumi ni tak larat lah, bumi dah semakin nazak. Apabila Nabi, bila mana Nabi diangkat, Nabi Muhammad SAW diangkat ketika di Isra' Mi'raj kan, dalam perjalanan baginda diperlihatkan tentang seorang tua, seorang tua, wallahu alam, perempuan ke lelaki, seorang tua yang bongkok. Lalu baginda bertanya, kan Nabi diperlihatkan apa yang berlaku ni apa yang berlaku ni, kepala pecah ni. Yang menemani baginda siapa? Malaikat Jibril. Jibril pun beritahu, oh itulah golongan yang tinggalkan solat. Apa kait kepala dengan solat pula? Sebab kait kepala dengan solat, apa kait kepala dengan hancurkan kepala dia tu? Kepala dia hancur balik, batu datang, batu besar datang, pecah kepala, elok balik. Apa kaitan kepala dengan solat? Sebab solat kita, tempat yang terpenting apa dia dalam solat ni? Tempat yang terpenting sujud kepada Allah. Alhamdulillah, minta maaf saya sebut, syukurlah pada kita semua. Tuan-tuan yang duduk jangan terasa pula, minta maaf, yang mana umur kita 60 hingga ke akhir hayat kita boleh sujud. Tu sebab minta maaf sebut, orang semua yang duduk, kalau dia boleh berjalan pun semua, boleh start motor, nak tak nak dia kena berdiri, sehingga dia rasa tarik kat pinggang dia, nak sujud baru boleh duduk. Bukan daripada awal tu dia duduk, melainkan daripada awal dia orang kata apa, naik wheelchair. Daripada awal wheelchair, anak dia tolak, minta maaf sebut, tu tak apa, duduk. Daripada awal dia memang tak boleh berdiri lah. Jadi kalau dia minta maaf, ni boleh bawa lagi kereta, boleh bawa, masuk-masuk duduk, memang tak kena lah, tak betul. Bimbang takut tak sah, ya? Dia kata ustaz tak boleh berdiri lama, imam, cubalah setara mana, mula dulu dengan berdiri. Kalau imam tu lama sangat, okey duduklah.
Tu macam tu. Jangan awal lagi dah duduk. Sebab dia ada kemampuan tadi, dia boleh jalan lagi, guna tongkat, dia boleh naik motor, dia boleh berkereta. Minta maaf. Tapi beruntunglah saya nak sebut tadi, boleh sujud. Tu cerita sujud. Kemudian Nabi diperlihatkan yang orang tua tadi, bongkok dan dah nak tersembam dah, bongkok. Lalu baginda tanya, siapakah ini? Dia setiap tu ada cerita dia. Nabi tak terus tanya apa Nabi tak tahu. Nabi tak terus tanya siapakah orang. Nabi nak tahu apakah yang berlaku di sebalik ni, apakah isyarat ini. Inilah bumi, wahai Rasulullah, inilah bumi. Yang mana bumi yang mana kamu lihat ini menunjukkan bumi ini dah nak uzur, dah nak terbaring dah. Bayangkan Nabi tinggalkan kita dah berapa ribu tahun dah. Nabi tinggalkan kita. Bagaimana keadaan bumi? Menurut pakar-pakar sains pun mengatakan banyak keadaan bumi ini suasana fenomena alam yang dah tak menentu, ya. Jadi dengan cuaca yang panas ini sekarang, ada daripada sudut sainsnya, bumi kita ni dulu ada pelindung. Saya pun nak sebut pun susah, ada pelindung. Yang mana pelindung-pelindung ini tadi, di sebalik bumi ini ada pelindung ini tadi dah bocor. Itu sebab matahari terus ke bumi ini menyebabkan apa? Menjadi cuaca yang panas. Jadi tuan-tuan, saya kata apa, kenapa jangan ambil ringan? Kerana akhir zaman. Nabi juga sebut, ya, ketika Nabi sedang berkhutbah, sedang menyampaikan khutbah, Nabi begitu tegas sekali memberitahu hati-hati dengan makhluk Allah seorang ni yang jahat ini, iaitu Dajjal. Hati-hati dengan Dajjal. Kerana apa? Antara dia boleh mempengaruhi manusia dengan kedatangan dia ni, mempengaruhi manusia. Dia boleh datangkan hujan dengan kuasa Allah untuk dia, dengan adanya Dajjal ini, untuk menyesat manusia, untuk menarik manusia mengikut menjadi kumpulan dia, yang mudah terikut. Yang mana dengan kedatangan itu tadi, bumi akan menjadi apa? Kemarau, berpanjangan kemarau, akan menjadi kering kontang. Tuan-tuan, kalau sebulan, 2 bulan ke, cuaca terus menerus panas, na'udzubillah min zalik. Kalau kita tengok, kita perasan kadang-kadang awan membentuk. Kadang-kadang perasan juga tengah hari semalam ke bila. Baru-baru ni tuan-tuan perasan tak ada hujan? Hari Ahad ke hari Sabtu, dah lama agak tak hujan, hujan turun. Hujan tu agak sederhana. Ada tak sampai sini? Kan? Saya fikir apa tuan-tuan? Tuan-tuan ingat tak hari Jumaat kita solat Jumaat? Alhamdulillah, kita buat solat sunat Jumaat atas atas mana pihak pemerintah, pihak atasan berfikir kena buat sesuatu. Alhamdulillah, tu pihak pemerintah kita berfikir di negeri Perak ni, berfikir apa, elok kita buat solat sunat hajat, untuk memohon pada Allah agar kita dilindungi dengan cuaca yang agak dahsyat ketika ini, kepanasan yang dahsyat. Bila mana Jumaat baru ni kita buat solat sunat hajat, tengok, tak silap saya Sabtu ke Ahad, cuaca mendung, hujan turun. Tu berkat doa ramai-ramai dalam kita. Jadi tuan-tuan, tu kelebihan kita solat sunat hajat. Mohonlah pada Allah supaya kita dilindungi. Minta pada Allah, ya. Dulu kita buat apa ni, surah Al-Mulk, lepas Isyak. Alhamdulillah, surah ni masih teruskan lagi, kan? Masjid ada yang buat lagi, ada masjid dah tak buat dah stop dah. Ada yang teruskan lagi. Pasal apa? Sebab kita dilanda Covid. Sebenarnya surah Al-Mulk ni memang menjadi amalan untuk kebaikan, keselamatan kita, bukan sahaja di alam barzakh, kebaikan untuk pelindung kita juga, apa sahaja benda-benda yang tidak baik. Jadi ada setengah masjid masa Covid itu mula buat, banyak masjid buat, lepas Isyak buat, kan, baca surah Al-Mulk. Dah elok dah sekarang, dah bertepuk siapa, dah berseronok. Sekarang ni dah tak buat dah, lupa dah.
nak buat al-mulk lah. Boleh tuan-tuan, boleh buat balik. Bagus tuan. Ya, minta juga pada Allah dengan kelebihan yang ada pada surah Al-Mulk. Setiap surah Al-Quran ni ada kelebihan. Jadi kita bimbang tuan-tuan, bila mana kemarau berpanjangan, maka akan berlakulah kering kontang. Tumbuh-tumbuhan itu tidak lagi mengeluarkan hasil. Tuan-tuan, duit kita banyak. Bila kita pergi pasar, habis tak ada. Nak beli itu tak ada, nak beli ini tak ada. Beras pun tak ada. Jangan kita kata, boleh jadi ke Ustaz? Wallahu a'lam. Benda-benda yang luar biasa ni, wallahu a'lam. Bimbang akan berlaku apa? Bila banyak bahan-bahan dah tak ada. Kita dah alami 2 tahun tuan-tuan, sejarah hitam. Apa berlaku bila mana kita kena diperintahkan PKP tu, perintah darurat, berada di rumah. Kalau tuan-tuan ingat balik sejarah hitam, apa berlaku? Antaranya kedai-kedai habis stok. Ingat lagi tak? Pasar raya dah habis. Apa benda bahan penting, kita duit banyak, nak pergi habis stok. Allah, nak makan apa ni, seminggu darurat ni, duduk rumah ni. Kena ingat tuan-tuan, benda-benda ni kita pernah lalui. Adakah kita berulang kembali? Kalau kita ingat masa Covid, beribu orang mati. Saat ini kita kedengaran ada orang mati, walaupun tak terlalu banyak, tapi kita bimbang. Kita minta lindung pada Allah. Kerana apa? Strok haba. Baru ni kita dengar beberapa orang lah, walaupun tak mencecah puluhan, tetapi kena ada kebimbangan tu. Bila mana ada kebimbangan, ada keinsafan. Bunyi loceng. Bila mana ada keinsafan, kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Kita bawa ada benda-benda macam tu, ketakutan, barulah kita ingat. Bila mana ada ujian, baru kita ingat Allah. Yang mana baru ni nak ambil anak sekolah. Tak silap saya 15 Mei ke berapa Mei, ada berita baru ni. Baru ni juga tuan-tuan, dalam bulan Mei di Bacok, Kelantan. Nak ambil anak sekolah, kerana terlalu panas, wallahu alam, suhu 40 ke. Kalau saya naik kereta, kita ni kadang kereta canggih ni dah boleh detect suhu di luar. Kadang-kadang tulis 39. 40, kalau 40 lebih tu dah tahap darurat, bahaya. Wallahu alam, masih muda lagi, dalam 40-an macam tu. Doktor mengesahkan dia kena strok haba ketika menunggu anak pulang ke sekolah. Orang Bacok, Kelantan. Tuan-tuan jangan ambil ringan suasana. Ini nampak kita terdedah dengan benda tu pula. Ni kadang-kadang alah biasa je. Try lah test padang speedy tu, pukul 3, pukul 4 test. Tapi ada juga saya tengok kadang-kadang tahan lasak bimbang terkena stroke. Minta maaf sebut, tuan-tuan yang pernah melalui dia tahulah. Terkena tarikan tu, kalau masih menyawa, ada yang masih menyawa. Terkena stroke apa? Ada yang terus jalan. Na'udzubillah min zalik. Jadi perbanyakkan istighfar, menunjukkan bila mana bumi ini dah menunjukkan tanda-tanda yang luar biasa. Yang mana saya sebut tadi, kita nampak macam nak hujan, suasana lepas tu cerah balik, pecah, awan tu pecah. Maknanya panas tu lagi kuat, memecah air tu, apa yang ada di awan tu. Dan kita kedengaran berita, beberapa empangan dah mula surut. Saya ada dengar itu berita, ni cerita betul tuan. Saya dengar sendiri. Teluk Bahang dah mula. Tuan tahu Teluk Bahang kat mana? Bukan kat Perak, bukan kat Selangor, dekat Pening, atas Batu Feringgi tu. Kalau biasa pergi Batu Feringgi, atas tu ada empangan besar, kita boleh bergambar tu. Katanya dah mula surut. Tu Sungai Furat yang terkenal, yang mana disebut Allahu Akbar, dah mengering. Tuan-tuan boleh balik buka Google. Baru ni ada orang buat kajian 22 ke 21 Mei baru ni dah mula mengering, dah nampak kering. Yang mana dulu orang panggil sungai, kawasan tu dalam. Habis sampan-sampan semua terkandas situ. Tak boleh lah nak ni. Bila mengering tuan-tuan semuanya, bila mana laut memanas, ikan-ikan yang ada di laut pun lari, tak tahan. Tu ada yang meloncat keluar tu, di pesisiran pantai tu keluar, tak tahan. Panas ni dasar lautan.
Di dasar tu ada api di bawah, kepanasan, tunggu nak meletus. Nanti kita jumpa dalam Quran, akan datang ayat kita akan jumpa lautan menjadi api. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, nanti kita akan jumpa. Allahu Akbar. Ini masa bila lautan menjadi api? Masa kiamat. Nanti kita akan baca. Tak surprise pula saya dah cerita malam. Nampak Allah Ta'ala sebut surah Takwir, tak silap saya, ada ayat, ataupun surah Infitar, antara tu 3 surah menceritakan keadaan kiamat. Antaranya apa yang berlaku? Lautan menjadi api. Allah, tuan-tuan gambarkan bagaimana lautan tu meletuskan api. Okey, baik, kita baca ayat seterusnya. Ya, ini keadaan apabila bumi subur, bumi dalam keadaan baik, hujan turun, tanah merekah, maka apa? Lalu kami tumbuhkan padanya di tanah itu biji-bijian seperti gandum dan barley. Kemudian adanya anggur, disebabkan air hujan itu tadi. Air hujan itu tadi, adanya tumbuh-tumbuhan di situ, anak-anak benih di situ tumbuh. Ya, buah, Allah Ta'ala sebut anggurnya, buah segar yang dimakan oleh haiwan, buah zaitun, pohon kurma, wanakhla, kurma. Kemudian taman-taman yang banyak pohon. Kemudian ayat seterusnya bawah 31, buah-buahan yang dan tumbuhan ragut. Semua itu bila kita tengok ayat akhir, semua itu tadi adanya buah-buahan untuk makan kita juga, dan juga untuk makan juga kepada binatang ternakan. Mata', manfaat untuk kita semua. Mata'a, perkataan mata'. Mata' ni benda-benda yang menyeronokkan kita. Nikmat, mata, manfaat kepada kita semua, nikmat yang kita dapat, hasil bumi ini tadi, hasil daripada tumbuh-tumbuhan ini, dan juga memberi manfaat kepada ternakan kita. An'am tu dalam Quran, tuan-tuan, ayat akhir last lah, ada surah An'am, ayat akhir. Ya, ada surah An'am dalam Quran. Apa maksud An'am? Binatang ternakan seperti lembu, unta, kambing. Ni akan datang nak raya haji dah kita, hari raya korban, Aidul Adha. Aid, kembali, Adha, korban. Kita berkorban masa tu dengan kita menumbangkan binatang ternakan ini. Ya, bagaimanakah cara penyembelihannya, bagaimana cara pemilihan pada awalnya. Mestilah kita nak tengok An'am ini tadi, lembu-lembu ini tadi yang segar. Biasanya kambing ini tadi yang segar. Ya, awal kita tengok segar, kita tengok segar awalnya. Pergi bulan ni, kita pergi bulan Jun kan, raya haji 31 Jun, betul? 28 Jun kita nak pergi ambil, ataupun demo hantar, datang kat surau tu dengan nombor yang sama, kita tangkap gambar, warna yang sama, nombor yang sama, sampai-sampai apa yang jadi kurus ni kurang, tu nampak sado. Orang panggil lembu sado. Sekarang ada lembu, ada nama, tuan-tuan, Chevrolet lah. Saya pun ada orang sebut nama-nama lembu. Macam-macam. Chevrolet benda macam-macam nama. Kan. Red Bull tu lambang tu kan. Jadi nak sebut apa, tuan-tuan, memang ambil pun mahal. Harga dekat 6,000, 7,000. Datang, ni macam harga 3,000, tapi nombor yang sama. Pasal apa? Pasal apa? Kurangnya makan pada lembu tu, kata penternak tu. Minta maaf le, sekarang musim panas, habis tak ada apa, tumbuhan-tumbuhan ragut ni, untuk dia makan ni tak ada, habis kering, kata. Inilah lembunya, dapat ni lah, koi sikit lah, dia kata. Udah. Ya, tuan-tuan, nampak, tuan-tuan? Nampak tak kesan? Saya nak sebut kesan tu. Apabila berlaku kering kontangnya bumi ni. Allahu Akbar. Tu sebab ada setengah jawatan kuasa seminggu sebelum baru cari, 2 minggu sebelum. Tapi kalau seminggu sebelum susah pula, takut tak ada. Macam tu pula. Sekarang ni dah mula dah ada orang buat tempahan, ada orang dah cari. Ni banyaklah penternak ni, kadang-kadang dia memberitahu macam tu lah keadaan. Kadang orang yang nak bagi tu pun takut juga. Ni, tuan-tuan, nak sebut di sini, tuan-tuan, kita kena banyak muhasabah diri kita dengan kejadian makanan ini. Banyakkan kita dengan rasa
Rasa apa? Letakkan dalam diri kita rasa syukur. Apa saja hidangan. Baru ni raya, orang kata jamuan raya. Minta maaf saya tak dapat bertembung. Yalah jamuan raya sana sini. Ya, bertembung tak dapat. Kita pun datang sini, Allah, surau ni hidang apa ni, minta maaf sebut. Hidang kuih jala je. Sana kambing golek tau masjid tu. Dah macam tu pula. Tak patut kita ada sikap macam tu. Tak patut kita banding-bandingkan makanan. Apa sahaja jua hidangan yang kita dapat, ya, terima. Tuan-tuan, kita rasa menggeletar ke, rasa tak puas hati, rasa tak sedap ke, telan je. Sedap kan? Jangan kita kata, wih, apa ni masam sangat, apa ni gitu. Jangan tuan-tuan, terutama kita pergi rumah orang, ataupun kita ialah berjalan raya, dah habis raya dah pun kan, dengan ini diumumkan raya sudah habis, tapi ada orang buat jamuan raya ni tak tahan. Dah masuk apa ni, 3 Zulkaidah. Tuan-tuan tahu apa masuk Zulkaidah? Zul mempunyai kaedah persiapan nak haji. Tu ada yang dah pergi haji dah. Tak silap saya ini dah ada tim pertama. Tadi ada masuk berita ke sebelum ni dah ada? Ada lah. Tadi ada tengok juga. Ada Ustaz Basri, kalau tuan-tuan kenal, PTA kita. Dia jadi pembimbing haji. Dia dah mula berangkat hari ni. Jadi tuan-tuan, itu kata persiapan, dah bersiap sedia. Zulkaidah, Zulhijjah, orang yang mengerjakan haji, mempunyai haji. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua sentiasa rasa syukur apa sahaja makanan yang kita dapat, dan pastikan makanan itu juga tuan-tuan, sumber-sumber itu tadi apa dia, bila mana kita tahu kejadian makanan tu, pastikan juga apa, halalan thayyibah. Itu penting, pastikan halal dan juga, jangan main ngap ni, semua ngap. Tapi boleh juga ngap, boleh ngap khinzir tu boleh, tapi dalam keadaan darurat sangat. Ular tu pun boleh, biawak tu pun boleh, tapi dah terlalu darurat sangat, boleh lah. Duduk dalam hutan tak ada apa sangat, yang tu je lalu depan kita banyak kali, khok tu yang lalu, khinzir tu. Dengan ini aku mengorbankan kamu, tak apa, aku memanggang kamu. Kan? Jadi tuan-tuan, banyaklah kita muhasabah tentang makanan ni. Saya nak cerita sikit tuan-tuan, boleh tak? Sikit lagi. Yang mana kalau kita fikir orang dulu, ayah-ayah kita dulu tuan-tuan ingat tak, sebelum kita makan, adab sebelum makan, kita duduk ramai-ramai berkumpul. Ni penting juga saya nak kongsi dengan tuan-tuan, supaya kita buat balik macam tu. Dan kadang-kadang ayah-ayah kita dulu, tok-tok kita dulu sebut, kamu tengok makanan ni, bukan macam cerita Ramli. Tengok makanan ni, okey, tengok dengan pandangan tadi, tengok, okey, dah tengok, dah ambil bau, pop dia tepuk. Bukan macam tu. Tu cerita Ramli, bukan macam tu. Saya bukan nak cerita yang tu. Dia kata tengok makanan ni, orang tu dulu tengok, ambil perhatian tentang makanan ni, tengok apa ni, supaya apa, anak tu rasa timbul apa nak fikir. Dia kata fikir ayah susah nak cari ni, menggagau. Ayah turun ke parit menggagau ni ikan haruan, walaupun ikan haruan ni apa, pucuk paku. Ingat senang tuan-tuan, kangkung pucuk paku tuan-tuan, dengan sikat besar ni je RM2. Allahu Akbar. Tak puas tuan-tuan, sedap pucuk paku selamat. Beri 2 ikat tak puas tak. Kita keluarga dekat 6 orang kat rumah, anak kuat pula makan, tak cukup. Kadang RM10 beli pucuk paku, seikat tebal nak bagi puas. Sekarang ni dengan duit. Orang lama dulu susah payah masuk tuan-tuan, kena apa, pacat. Tuan-tuan test baru pergi kena pacat je. Kalau ada ularnya lagi, nak ngutip pucuk paku tu pun semua. Tu orang tua dulu mengajar kita, tengok susah ya cari, berfikir. Maksudnya dia nak mengajar kita, bukan suruh kita kerja hebat, kerja senang, tak. Dia nak mengajar kita apa, tuan-tuan, bersyukur dengan makanan, apa saja makanan. Ini orang dulu aja. Kalau ada pucuk ubi lah. Kalau ada orang kata apa, nasi makan dengan pulut apa, nasi makan dengan ikan masin, bersyukurlah. Susah yang nak cari ikan masin, nak buat ikan masin. Tu nak ajar kita. Tuan-tuan ingat tak dulu ayah-ayah kita ajar, tok kita ajar dulu. Kadang nasi makan dengan kelapa je tuan-tuan, betul ikan masin kita dengar sedap lah kalau dah tiap-tiap hari macam tu. Kadang nasi kicap dengan telur, kita ingat dulu kan, kalau dah tiap-tiap hari macam tu. Nak tak nak kita kena fikir. Makan yang kita kata, sedap ni, kita makan ni, kawan kita belanja ni, apa ni,
nasi kari kambing. Kita kena fikir pula tuan-tuan. Dulu aku tiap-tiap hari nasi putih, kicap, itu okey lagi kicap dengan telur mata. Tiap-tiap hari ni meleleh mata kita. Tu maknanya kita bersyukur. Ada tak kita fikir? Kita berfikir tuan. Tu mengajar kita ayat-ayat ni, mengajarkan kita tentang pentingnya makanan, supaya makanan yang penting halalan thayyibah ni membuatkan kita menjadi insan sahsiahnya yang baik. Tu bila mana kita bagi anak-anak kita makanan yang terbaik, untuk diri kita juga jaga makanan yang baik, baik pada kesihatan, baik juga pada tingkah laku. Wallahu a'lam. Terima kasih ke atas segala perhatian. Maaf segala kekurangan dalam penyampaian saya. Jika ada menyentuh mana-mana pihak, saya mohon ribuan kemaafan. Minta nasihat, minta bimbingan, minta teguran, minta tunjuk ajar tuan-tuan semua kepada saya yang lemah ini. Nampak saya tak betul di luar sana, tuan-tuan tegurlah saya. Yang mana saya boleh bantu, saya bantu. Sama-sama kita bantu satu sama lain. Kita tangguhkan dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din warzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, ya Tuhan kami, fahamkanlah kami tentang ilmu agamamu ya Allah. Ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu ibadah, ilmu akidah, ilmu tasawuf, ilmu sirah, ilmu mendekatkan diri kepadamu ya Allah, ilmu duniawi ya Allah. Seterusnya kami mengamalkan segala kebaikan, ilmu-ilmu yang telah kami pelajari tersebut. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami kefahaman seperti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kami mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih kami, memberi syafaat kepada kami, termasuk di dalam kumpulannya, termasuk di dalam kelompoknya, sekaligus mendapat syurga-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.